Saya rasa lebih yakin selepas beberapa hari kita menggerakkan jentera kempen kita, menjelaskan soal-soal yang agak menjadi perkara pokok perhatian dalam kempen ini, dan bagaimana pihak pembangkang memutarbelikkan fakta dan kenyataan, termasuklah soal fitnah yang disebarkan terhadap calon kita. Kita mengambil satu pendekatan yang lebih rasional, pragmatik. Kita jelaskan secara terperinci satu persatu. Dan atas dasar itu saya lihat sudah ada satu perubahan yang agak lebih ketara. Umpama kalau kita lihat dari sudut pengundi Melayu yang merupakan lebih 72% di Perkhidmatan Pasir. Kalau berbanding dengan 2008 yang lepas dan juga waktu pilihan raya kecil Perkhidmatan PAUH dengan yang terbaru di Perkhidmatan Pasir, saya lihat satu petanda yang lebih positif, lebih menggalakkan. Mungkin selepas pimpinan baru dalam Barisan Nasional UMNO, dan dia melihat sendiri bagaimana pendekatan yang kita gunakan. Kita tidak orang kata mengeluarkan fitnah dan sebagainya. Di samping mereka melihat kepincangan yang berlaku dalam Pakatan Rakyat, dalam PAS, dalam DAP, negeri-negeri yang mereka kuasai sekarang. Apalagi bila Tok Guru Ni Aziz membuat berbagai-bagai fatwa songsang yang dah dicabar oleh pihak Majlis Raja-Raja, Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi segala-gala ini memberikan kita kelebihan, dan sebab itu saya lihat satu perubahan sikap yang lebih jelas di kalangan pengundi Melayu. Pengundi Cina pun saya dapat maklum balas di bawah. Tadi pun dalam mesyuarat kita telah dimaklumkan tentang betapa perubahannya agak lebih jelas, lebih positif, lebih menggalakkan. Walaupun kita tak mungkin jangka peningkatan yang agak ketara, tapi sudah ada peningkatan yang lebih baik berbanding dengan pilihan raya kecil penanti yang baru lalu. Jadi ini satu perubahan sikap, dan pengundi dia lebih positif lagi. Peningkatan mungkin dekat 60 ke 65% daripada waktu yang lepas. Jadi kalau ambil kira daripada faktor-faktor ini, dan pendekatan yang kita lakukan ialah pergi melawat rumah ke rumah, jalinan mesra, memberi penerangan tidak secara emosional, bercakap secara ikhlas, dan calon kita turun ke bawah berjumpa dengan pengundi. Atas faktor-faktor ini saja saya fikir, kalaupun ada orang kata tidak mungkin kita berjaya, kita boleh berpeluang untuk mencapai kejayaan kerana sudah ada rekod di kawasan Perkhidmatan Pasir di mana kita pernah menang dan mereka juga pernah menang. Jadi tidak ada satu perkara yang mengatakan menyebabkan mereka taksub menolak kita, dan sebab itu kita menghadapi kekalahan. Jadi ini perkembangan yang lebih positif berbanding dengan masa-masa lepas. Pendapat Tan Sri tentang kaedah kempen parti pembangkang di Perkhidmatan Pasir? Mereka tak ada kaedah. Dia gunakan pendekatan yang paling merosakkan. Dia menyebarkan fitnah terhadap calon, dan dia memutarbelikkan fakta. Dia membuat tuduhan kepada saya secara peribadi, dan dia mengungkitkan pelbagai-bagai isu-isu yang biasa sudah pun dijelaskan, baik isu yang berlaku di negeri-negeri seperti di Selangor. Umpama dia bangkitkan soal arak, tapi dia patah balik, dia kata kita yang memakai soal itu bukan soal bermula daripada kita, itu soal yang mereka hadapi. Mereka tak dapat menjelaskan bagaimana PAS menghadapi masalah itu di Selangor berhadapan dengan kerajaan PKR. Itu satu je. Yang keduanya, kita lihat bahawa mereka orang kata overkill dengan membawa fitnah yang agak melampau, baik soal calon ataupun hal-hal lain. Dan ketiganya ialah kerana mereka tidak dapat apa orang kata respon kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak pengundi di bawah. Kalau di sini sudah 3 penggal, pemimpin wakil rakyat adalah daripada PAS, tetapi mereka tak dapat menjawab isu-isu yang berkaitan dengan soal keperluan rakyat dan sebagainya. Jadi saya fikir pendekatan yang mereka gunakan langsung tidak berubah lah kalau banding dengan tempat-tempat lain. Cara-cara yang mereka guna hebahkan dakwah dan sebagainya, itu saya fikir ini tidak meyakinkan. Lebih lagi bila melihat perubahan berlaku di tempat-tempat lain, apabila pihak pertelagahan antara PAS dengan PKR, PAS dengan DAP di sini pun, dan ini telah membuka lebih orang kata minda pada pengundi kita untuk memahami kedudukan yang sebenar. Calon ini telah pun kita pilih berdasarkan pertimbangan yang kita fikir biasa kita lakukan dalam pemilihan calon. Walaupun berbangkit soal beliau secara peribadi yang menyebutkan tentang soal kedudukan syarikat guamannya, pada peringkat awal mungkin diputarbelikkan juga lagi oleh pihak
PAS, kenyataannya dibuat oleh Yusri, rakan-rakan sefirmanya dulu, tapi dalam sehari yang lepas telah pun dibuat keterangan bahawa bukan begitu kenyataannya sebenarnya. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya calon kita ini boleh diterima, tapi disebabkan oleh character assassination yang dibuat begitu ketara sekali, seolah-olah diberi gambaran bahawa calon kita ni bukanlah calon yang berakhlak, memoral. Tetapi saya fikir dalam 2 hari, 3 hari lepas telah pun dapat kita melihat situasi agak berubah. Penerimaan masyarakat di bawah pun baik kerana beliau adalah calon muda yang saya fikir agak sesuai dengan cita rasa sebahagian besar pengundi-pengundi muda yang ada di kawasan Perempatan Pasir. Apa kata terakhir pasti sebelum esok mulanya pengundi? Harapan kita supaya pengundi akan membuat penilaian yang tepat tentang pilihan raya ini, memilih kepada calon Barisan Nasional, mengambil kira tentang apa yang telah pun disebutkan oleh pucuk pimpinan BN, dan saya sendiri telah memberikan janji bahawa kita akan memberikan tumpuan untuk membangunkan kawasan Perempatan Pasir yang masih memerlukan pembelaan, dan atas dasar itu dengan apa yang telah pun kita jelaskan waktu kempen, kita harap pengundi di sini akan lebih bersedia untuk menerima perubahan, dan inilah tawaran yang terbaik yang kita buat pada mereka, dan saya harap mereka akan memberikan pertimbangan yang bijaksana dan memilih kepada calon Barisan Nasional. Mudah-mudahan kita menanglah, insya-Allah.